warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Sudah makan ke belum? Sudah Ustaz. Masya Allah, barakallah fikum. Okey, murid-murid, insyaAllah hari ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat menarik dan Ustaz sendiri pun suka sangat. Tajuk ni memang tajuk yang hebat lah, tajuk yang menarik sangat. InsyaAllah kita semoga kita manfaatlah pada hari ini. InsyaAllah Ustaz harap semua murid-murid sentiasa fokus dan beri perhatian kepada tajuk ni. Apa yang kita belajar, nanti Ustaz akan tanya soalan-soalan, tapi insyaAllah bagilah fokus sekarang. Dan daripada sekarang kamu fokus sangat. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey. Objektif mempelajaran pada hari ini adalah menjelaskan maksud dakwah dengan tepat. Kita akan belajar maksud dakwah apa itu. Menghuraikan cara dakwah Rasulullah SAW dengan betul. Memperincikan tantangan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW dengan betul. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pada tajuk ni dan kita sekarang ni pun dah tahu objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, insyaAllah jom kita ikutkan slide yang seterusnya. Okey, kita akan bahagiakan tiga kategori. Dulu kita akan belajar maksud dakwah apa itu. Lepas tu cara Nabi SAW berdakwah. Okey, yang seterusnya kita akan belajar tentang kafir Quraisy, tantangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, sebelum kita masuk tajuk kita, insya-Allah Ustaz akan tunjuk satu gambar dan insya-Allah kita tengok, jom kita lihat sama-sama. Tengok gambar itu. Jom kita lihat sama-sama. Tengok, sila lihat gambar ini dengan teliti. Tengok gambar ini. Nampak semua? Nampak Ustaz. Okey, baik, masya-Allah. Pandainya Syazmi sangat pandai ya. Masya-Allah. Okey. Apakah yang kamu boleh lihat berdasarkan gambar tadi? Saya nampak orang marah Ustaz. Betul tak Ustaz? Orang marah. Bukan. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, tak bagus murid-murid semua. Gambar tadi menunjukkan seorang pemuda sedang mengajak orang ramai supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dipanggil sebagai apa? Dakwah. Itulah yang gambar tadi yang kita nampaklah dalam gambar itu. Okey. Semua faham? Alhamdulillah faham Ustaz. Masya-Allah. Azwan okey Azwan? Okey Azwan. Okey, baiklah. Jom kita lihat apakah yang dimaksud dengan dakwah. Kan ramai orang tanya kan dia, apakah maksud itu Ustaz dakwah? Dari Syazmi tanya juga, apakah maksud dakwah? Okey. Apa itu dakwah? Dakwah bermaksud menyuruh dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Itulah adalah maksud dakwah ataupun berdakwah. Okey, jom yang seterusnya. Rasulullah SAW kan ada yang tanya, ada Rasulullah SAW, apakah cara yang Rasulullah SAW guna untuk berdakwah kepada umat? Rasulullah SAW berdakwah melalui dua cara, iaitu secara sulit dan secara terang-terangan. Itulah cara Rasulullah SAW sebelum ni guna. Okey, dakwah secara sulit. Apakah dakwah secara sulit itu? Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit di Makkah selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum
kerapat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Apakah maksud itu kerapat dan rapat? Maksud itu adalah Rasulullah SAW masa dulu dia mula dakwah, Rasulullah SAW pergi dakwah kepada isteri dia, kan, isteri Nabi Muhammad SAW dengan keluarga dia dengan orang yang rapat Nabi Muhammad SAW. Dan sebab masa dulu dia orang takut, sangat takut, so dia orang tak boleh buatlah terang-terangan, so dia orang diam-diam buat dakwah. So dia orang pergilah orang-orang yang rapat sangat dan orang-orang yang macam contoh keluarga, lepas tu orang yang dekat-dekat dengan keluarga, dengan orang yang perkawan Nabi SAW seperti Abu Bakar. Itulah Nabi SAW dulu dia buat berdakwah kepada dia orang. Pusat berdakwah baginda pada ketika itu ialah di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, ketika itu murid-murid, tahukah anda berapa sahabat yang masuk Islam ketika Nabi SAW buat dakwah secara sulit? Tahukah tak? Tak tahu. Belum. Tak tahu lagi. Syazmi tahu tak? Belum. Tak tahu lagi. Okey. Antara mereka adalah yang masa dulu masa baginda Rasulullah SAW dia buat dakwah secara sulit. Khadijah bintu Khuwailid, itulah isteri kepada Nabi SAW. Ali bin Abi Talib, Sayyidina bin Harith, Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang kawan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Abu Uthman, Abu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, itulah yang ketika Rasulullah SAW berdakwah, itulah ada antara sahabat yang masuk Islam. Itulah. Tapi adalah ramai yang kita boleh kira dekat sini, tapi insya-Allah masa akan datang kita akan belajar insya-Allah. Okey. Yang seterusnya dakwah sejarah terang-terangan. Selepas 3 tahun berdakwah sejarah sulit, Allah menurunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah sejarah terang-terangan. Perintah dakwah sejarah terang-terangan diturunkan melalui ayat 94 surah Al-Hijr. Ayat itu apa itu? Ayat itu adalah fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Bermaksud sampaikanlah sejarah terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Itulah ayat itu. Lepas ayat itu Allah turunkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun dah mula untuk berdakwah sejarah terang-terangan. Namun dakwah Nabi SAW mendapat tantangan yang hebat oleh masyarakat Quraisy. Ketika menyampaikan dakwah Rasulullah SAW sentiasa menunjukkan akhlak yang baik seperti perhemah dan persoalan santun dalam berdakwah. Masya-Allah, itulah kita sentiasa berakhlak dan beradab. Ketika kita belajar, ketika apa-apa pun, sentiasa kita kena berakhlak. Tetapi baginda mendapat tantangan yang sangat hebat daripada orang-orang Arab Quraisy. Namun baginda masih menjalankan tanggungjawab baginda dalam menyampaikan dakwah. Walaupun Nabi SAW sangat disusahkan dia, tapi masih dijalankan tanggungjawab dia. Itulah masa kita belajar pun ada benda yang kita halangkan untuk teruskan belajar kita, tapi apa-apa pun kita teruskan insya-Allah. Apa-apa pun kita buat, masa kita buat dakwah, apa-apa pun kita masih ada macam-macam, tapi kita sentiasa kita teruskanlah. Kita kena sabar dan kita berjuang. Okey, marilah kita lihat bentuk-bentuk tantangan orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Okey, apakah tantangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW? Tantangan yang kedua, tantangan yang pertama adalah fitnah. Nabi SAW, orang Quraisy buat fitnah atas dia. Orang Quraisy
memenuh menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Dipanggillah sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwah Nabi Muhammad SAW adalah pemecah belah masyarakat dan membetul silaturahim. Lepas itu tantangan yang kedua adalah pembulawaan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan segala bentuk berkomunikasi dengan kaum muslimin, termasuk perkawinan. Ya Allah, kesiannya kan. Macam-macam dia buat. Ini menyebabkan orang muslimin kelabaran dan semakin tertekan. Pemulawaan ini berlaturan sehingga 3 tahun. Sehingga 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat macam-macam. Lepas tu tantangan yang ketiga adalah penyiasaan. Terdapat berbagai seksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijambur, di badan pasir dan diletakkan batu besar di atas dada mereka. Seperti mana yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu masa ketika itu dia adalah abd atau dia ada hamba daripada negara Afrika. So ada orang yang bawa ke Makkah. So dia tak ada keluarga dia dan dia tak ada langsung dia punya kalan atau kabilah dia di Makkah. So itulah dia kena lagi mana macam-macam dia Bilal bin Rabah itu. Okey, tantangan yang keempat adalah pembunuhan. Tengok sampai dibunuhi oleh sahabat-sahabat. Terdapat dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dibunuhi dengan kacam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Dibunuhi karena apa? Karena dia terima Islam. Itulah dia orang dibunuhi. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda satu hadis, bila dibunuhi satu keluarga ahli Yasir ni, Sayyidina Yasir, dia punya satu keluarga dia kena bunuh. Lepas tu Nabi SAW berkata, sabaran ya ahli Yasir, inna ma'idukumul jannah. Bermaksud, bersabarlah wahai keluarga ahli Yasir, janji kita insya-Allah di syurga. Okey, sebelum kita masuk slot uji minda, kita apakah tindak bila Nabi SAW dibuat macam-macam dibuat oleh Quraisy, apakah tindak Rasulullah SAW dan umat muslimin dia orang buatlah? Apakah tindak dia orang buat? Yang pertama, berdoa. Menuduh bukan. Betul tak Ustaz? Berdoa dia orang memang selalu dia buat doa, tapi apakah tindakan yang dia orang betul-betul dia buat? Masa dulu dibuat macam-macam lah kan. Siapa yang boleh tahu? Siapa yang pernah dengar sebelum ni? Tak ada. Tak ada ke? Okey. Tindakan yang Rasulullah SAW dan umat Islam masa ketika itu dia orang buat, hijrah ke Habasyah yang pertama. Hijrah yang pertama adalah sebahagian sahabat Nabi Muhammad SAW hantar ke mana? Habasyah. Habasyah itu ke mana Ustaz? Habasyah itu pada dengan Habasyah mana? Murid-murid boleh jawab? Habasyah ke mana? Ke Arab tu Ustaz, bukan Bukan. Habasyah itu adalah negara Ethiopia. Sekarang ni nama di Ethiopia. Ethiopia pun ke mana Ustaz? Ethiopia pun kalau tak tahu, Ethiopia adalah Ustaz asal daripada Somalia kan? Okay. Ethiopia adalah neighbor ataupun jiran kepada dengan Somalia. Ethiopia dengan Somalia adalah jiran. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dihantar kepada sebahagian sahabat-sahabat, dihantar supaya dia orang selamat. Supaya dia orang selamat, Nabi SAW hantar ke Habasyah, negara Habasyah itu. Habasyah sebelum ni, lepas ni kalau kamu dengar Habasyah ke mana itu? Habasyah adalah dekat Ethiopia.
Kalau Ethiopia mu tak tahu, Ethiopia adalah negara dengan negara ustaz jiran. Ustaz asal daripada Somalia kan. So Habasyah itu adalah dengan negara Somalia. Jiran. Nabi jalan kaki tu pergi Habsyah tu. Ketika itu dia orang naiklah, dia orang naik unta ke, dia orang naik jalan kaki. Masa itu tak ada kan kereta, tak ada apa-apa. Seperti kita hari ni kita ada. Dia orang jalan kaki, memang jalan kaki. Lepas tu tindak yang kedua adalah Rasulullah SAW hijrah ke Taifah. Hijrah ke kota Taifah. So Rasulullah SAW dia buat hijrah ke kota Taifah, lagi teruk tahu. Lagi memang teruk. Dibuat oleh orang-orang yang penduduk yang dekat Taifah. Memang Nabi SAW dibuat teruk lagi daripada di orang Makkah. So insyaAllah hijrah ke Taifah itu kita akan ambil masa yang akan datang. InsyaAllah satu tajuk itu pun sangat menarik. InsyaAllah kita akan belajar masa yang akan datang. Nabi SAW buat hijrah pula ke Madinah. Inilah hijrah yang ketiga. Ini hijrah yang ketiga. Nabi SAW buat hijrah ke Madinah, kota Madinah. Kota Madinah sekarang ke mana? Adalah di Saudi Arabia. Okey, kita masuk slot ujian kita, slot uji minda. Apakah yang dimaksud dengan dakwah? Apakah dimaksud untuk dakwah? Apakah yang dimaksud dengan dakwah? Murid-murid, siapa yang boleh balas? Siapa yang boleh? Guru atau mengajak seseorang ke jalan Allah. Baik, Ustaz, masya-Allah. Ustaz ini Nur Azwan, masya-Allah, sangat baik. Pandai Ustaz Nur Azwan ni. Okey. Dakwah bermaksud menyuruh dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Okey. Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Siapa yang boleh balas? Terang-terangan. Kan sejarah terang-terangan dan sejarah sulit. Okey, soalan yang ketiga, apakah tentang orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang boleh balas? Difitnah. Dibuat macam-macam kan? Difitnah, betul. Dibuat. Okey. Soalan yang keempat, apakah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita contohi daripada peristiwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kita perlulah sentiasa bersabar dan tidak mudah berputusan asa dengan ujian yang diberikan. Okey, murid-murid semua, sekarang ni insya-Allah kita punya link Zoom nak habis. So insya-Allah Ustaz akan hantar link baru. So insya-Allah kita akan teruskan tajuk pada hari ini insya-Allah sehingga kita habis. Boleh? Boleh. Sekarang link ini dia adalah less than 1 minute. Dia nak putus sekejap lagi. So insya-Allah Ustaz akan hantar link baru, lepas tu kita akan teruskan. Boleh semua? Boleh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.